Kalau berborak tentang bola sepak Indonesia, mereka ada satu budaya sokongan yang luar biasa. Mereka ada banyak kelab yang luar biasa juga. Tapi secara amnya ada 4 kelab gergasi yang perlu kita sentuh kalau kita borak pasal Indonesia. Bukan kita nak kata kelab macam PSM Makassar, macam Bali United, Borneo. Borneo, bukanlah kelab-kelab besar. Ini semua besar yang mempunyai pengikut tersendiri. PSS Sleman, semuanya mempunyai sejarah dan identiti tersendiri. Tetapi 4 kelab ini, the big four macam kau selalu kata Faiz, adalah sekumpulan kelab yang perlu kita beri perhatian kan. Persib Bandung, Persija Jakarta, Arema dan juga Persebaya Surabaya. Sebelum sambung, Ah. apa Big Four kat Malaysia? Aku nak borak pasal Indonesia sekarang ni. Sila. Aku saja kacau. Jangan. Jangan Faiz. Nanti macam-macam kecaman kita dapat. Ya, tak apa. But the point is Faham. Faiz, kalau Hang sebagai seorang pemain bola sepak pernah beraksi untuk keempat-empat kelab ini dan masih disayangi oleh penyokong setiap kelab ini, itu bermakna dua benda. Satu, Hang adalah seorang pemain yang luar biasa, yang sangat baik. Tetapi yang kedua, Hang adalah seorang individu yang mempunyai karakter yang sangat baik, jati diri yang baik. Sehingga kan tak ada orang boleh benci Hang. Sukar untuk orang benci. Dan Makan Konate adalah individu tersebut. Nama Makan Konate ni ikonik dalam rantau ni Faiz. Dia mungkin adalah antara pemain yang aku paling gemar di rantau Asia Tenggara in the last few years. Aku first time dengar Makan Konate ni dekat T-Team. Masa dia beraksi di bawah Rahmat Darmawan. Ada Safawi Rashid di Ada sana Safawi juga. Rashid di situ juga. Seorang individu yang luar biasa. Seorang pemain yang beraksi dalam posisi nombor 10. Ada flair, ada kebolehan melakukan rembatan, ada kebolehan mencatat assist, menjaringkan gol, mencipta peluang buat rakan sepasukan. He's an incredible football player lah. A dying breed of players bagi aku lah. Dalam bola sepak moden ni, jarang sekali kau akan ada satu pemain nombor 10 yang all flair, yang tidak berpandukan sistem, yang memerlukan satu kebebasan kan. Dan bagi aku Makan Konate adalah individu tersebut. Dia mengingatkan aku pada siapa tau? Pada Ronaldo Fenomeno. Ronaldo Fenomeno pernah main Barcelona, Real Madrid. Pernah main Milan dengan Inter. Tapi siapa yang benci dia? Tak ada siapa yang benci dia kan? Tak boleh benci dia sebab dia seorang peribadi yang baik. Peribadi yang sentiasa senyum, kena tackle, tarik stokin, senyum, bangun, score. Siapa yang macam tu? Kalau jangan katakan pemain-pemain profesional lah. Kalau main Liga Sosial, aku kadang-kadang kena tackle yang tak patut, aku pun marah kan. Tapi ada similarity antara Ronaldo Fenomeno dengan Makan Konate di situ. Tapi ramai orang tak tahu Makan Konate keluar daripada negara dia umur 19 tahun dan dia tiba di Indonesia tahun 2012. 6 bulan pertama dia main dengan klub pertama dia di Indonesia. Aku lupa apa nama klub pertama dia di Indonesia, tapi 6 bulan selepas itu dia bermain dengan Barito Putra. Dan selepas beberapa ketika pergi ke Persib Bandung mendapat kejuaraan pertama beliau di sana. Dan tahun tersebut, tahun di mana dia menang dengan Persib Bandung tu, dia dikatakan membuat hat-trick individual accolade. Dia best foreign player, best midfielder dan satu lagi tak silap aku best player di Liga 1 Indonesia. Malang sekali ketika itu kita tengok bola sepak Indonesia yang agak amburadul juga pada masa itu. Ada denda. Dan disebabkan denda tersebutlah dia main ke T-Team kan. Tapi selepas itu dia balik semula ke Indonesia bersama-sama dengan Sriwijaya dulu. Sriwijaya dulu. And then pada tahun 2018 dia ke Arema. Ya, dia ke 2018 sampai 2019 sebelum ke T-Team. Maknanya dia pernah bermain dengan Silvano Convalius, legenda Bali United lah di Arema. Jadi kalau hang tengok trajectory career dia di dua negara ni, di Malaysia dan juga di Indonesia, hang akan katakan, wah, dia ni mempunyai ejen yang sangat bagus. Ejen dia memang efisien. Sentiasa ada kelab baru untuk dia untuk bermain kan. Tapi ejen hang bagus macam mana pun, kalau hang sendiri tak bagus, tak ada siapa nak ambil hang. Tak ada siapa. Kan? Betul-betul tak ada siapa. Ya, jadi itu cukup untuk membuktikan kualiti dia. Dan dia juga kerap kali dapat call up ke national team dia tu. Benda yang paling luar biasa pasal Makan Konate ni Faiz, aku suka kebolehan dia di atas padang.
Tapi aku lagi suka dia punya karakter sebagai seorang manusia sebenarnya. Ya. Bulan 4 hari tu, bulan 4 tahun lepas, aku dapat satu penghargaan untuk menemu bual Makan Konate. Ya. Sebahagian daripada rancangan Man in the Street di Astro Super Sports pada ketika itu. Aku pergi ke Kuala Terengganu, berjumpa dengan Makan Konate, dan kita menemu bual Makan Konate. Dan di sana, aku ada berborak pasal Indonesia banyak dengan dia. Aku tanyakan dia sebab aku sangat tertarik dengan dia punya perjalanan kerjaya di Indonesia kan, dari zaman Persib ke Arema, Persebaya, even though dia tak sempat nak bermain satu musim Liga sebab COVID-19, tapi dia ada juga di Persebaya kan bersama David Da Silva tu kan. Jadi aku banyak tertarik dengan perjalanan kerjaya dia di sana dan aku banyak tanya. Dan apa yang aku suka pasal dia dia adalah seorang individu yang biarpun sudah bertahun-tahun berkelana di rantau Asia Tenggara ini, dia masih mempunyai satu sense of appreciation untuk peluang dia beraksi di rantau ini. Dia masih lagi rasa bersyukur yang tinggi. Bersyukur dengan tinggi tentang peluang untuk beraksi di Malaysia, peluang untuk beraksi di Indonesia. Dan aku tanya dia, kau pernah beraksi untuk Arema, kau pernah main untuk Persib, kau pernah main untuk Persebaya. Ketiga-tiga ini mempunyai kualiti penyokong ataupun di Indonesia kata mereka pendukung yang memang luar biasa. Yang mana kau rasa paling ikonik? Dia dengan begitu jujur berkata pada aku yang sejujurnya aku tak boleh nak pilih. Mungkin orang lain sebagai wartawan ataupun sebagai peminat bola sepak neutral boleh melihat kualiti sokongan dan ini apa. mungkin lebih daripada department ni, yang ni mungkin lebih daripada situ. Tapi aku sebagai seorang pemain yang telah menikmati sokongan daripada kesemuanya, tidak boleh memilih. Kerana kesemuanya adalah perkara yang aku sangat bersyukur. Dan kesyukuran yang ditunjukkan tu, aku boleh nampak dalam aksi dia di atas padang. Kerana tak pernah Makan Konate score atau assist tak apa. Tapi tak pernah 100%. Tak ada 100% di atas padang. Setiap perlawanan dia akan berikan 100%. Dan Faiz terkini, untuk kita wrap up kali ini, kita perlu menyedari bahawa Makan Konate kini adventure terbarunya bersama Persija Jakarta. Ya. Aku tengok video unveiling dia tu pakai baju merah Persija Jakarta kan. Yeah. Di warung apa. Dan the epic part is dia dah main aku rasa 4 game. Kalau tak salah aku 4 game so far lah. Setakat penggambaran kita 4 game. Dan dia dah menjaringkan 1 gol dalam debut dia. Mereka tewas 2-1 di tangan Persipura pada ketika itu dan dia menjaringkan gol. So far kita kena ingat Makan Konate dibawa masuk untuk menjadi ejen pencipta peluang. Sebab Persija nampak kebergantungan terhadap Marco Simic dari Ko Simanjuntak tu terlalu tinggi kadang-kadang. Dan mereka memerlukan seorang lagi individu yang boleh mencipta peluang, boleh menjaringkan gol. Setakat ini ramai yang ada sebahagian daripada penyokong yang berpendapat kemasukan Konate sudah pun menambah baik kualiti yang dimiliki Persija. Tetapi wajar lah. Ada juga sebahagian yang berpendapat masih lagi belum melihat impak ketara. Sebab setakat dia masuk perlawanan terakhir pun mereka tewas di tangan Persita kalau tak silap aku. Aku cuma harapkan yang dia boleh integrate dan boleh selesa dengan rakan pasukan baru dia di Persija secepat mungkin. Kerana kalau hang lihat balik barisan pemain dia, okay, aku ambil 3 foreign players ni lah. Marco Simic, Makan Konate dengan Rohit Chan. Cukup kan? Cukup, I mean kualiti tu ada di situ. Mereka hanya perlukan tampilkan 100% di setiap perlawanan untuk terus tekan ke peringkat yang tertinggi yang mereka boleh habiskan di Liga 1 Indonesia. Dan kita nak mengucapkan aku secara peribadi dan juga hang, kita nak mengucapkan memang selamat maju jaya kepada Makan Konate lah, antara pemain yang paling ikonik di rantau Asia Tenggara sepanjang mungkin 10 tahun lepas. Selamat The Smiling Assassin.